Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness, dan kepakaran saya adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini kita telah bantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing. Sharing apa? Sharing tentang apakah yang sepatutnya badan kita dah capai dalam proses nak kurus ni ketika bulan puasa. Ramai yang saya dekat sini, yang saya yakin yang follow Facebook page Syah AK ni, yang nak kan dan dapat turunkan berat badan secara baik sepanjang bulan puasa. Tetapi ada di kalangan kita nampak macam kenapa berat badan tak turun-turun ni, kenapa macam tak nampak langsung kesan dia. So that's why ini yang saya nak share pada pagi ni, masih pagi lagi, pada sepatutnya kita dah capai apa sepanjang bulan puasa. So saya harap yang berada dalam ni, sekiranya rasa apa yang kita nak share ni something yang akan memberi manfaat kepada ramai orang, please tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Hai Puan Iris Kim, apa khabar Puan Iris Kim? So begini. Sekejap So begini, kadang-kadang bila kita nak turunkan berat badan ni, kita nampak seolah-olah macam berat badan kita tak turun-turun. Kita nampak macam kita rasa berat badan kita ni macam maintain dekat tu je. Kadang-kadang mungkin naik sikit. Ada beberapa faktor-faktor kenapa berat macam yoyo, berat badan yoyo, kejap turun, kejap naik, ikut suka hati dia je kan, bila nak turun, bila nak naik. So ini yang saya nak share ni kadang-kadang. So that's why kadang-kadang kita kena kenal pasti apakah masalah yang kita ada. Maksud masalah tu kadang-kadang kita pun tak pasti apakah masalah kita ada. Bermaksud kadang-kadang kita kena faham yang bila kita nak turunkan berat badan ni, dia bukan setakat sekadar ikut meal plan ataupun berdiet ataupun bersenam sahaja. Dia lebih daripada tu. Dia merangkumi keseluruhan lifestyle, gaya hidup. Dan bila gaya hidup kita betul dengan cara yang sepatutnya, barulah badan kita terpaksa jadi lebih slim, terpaksa jadi lebih cantik ataupun lebih montok. Tak kisahlah nak panggil apa pun, barulah benda tu akan berlaku. Kalau tak, dia takkan berlaku. Siapa sini faham maksud saya? Bila tak komen faham, boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sebab ramai orang fikir bila mereka nak kurus, astagfirullahalazim, main keluar je kita ni. Bila mereka nak kurus, mereka akan ikut je. Maksudnya macam puasa je kan, puasa je kononnya dah cukup dah boleh turunkan berat badan. Tapi sebenarnya tak semestinya. Kadang-kadang berat badan kita tak akan turun pun pada bulan puasa, waktu kita tengah puasa kan. So Puan Iris Kim contohnya kan, contoh macam Puan Iris Kim, Puan Alia, boleh tak share sikit? Lama kita tak berborak kan, kita tak berborak, tak berwhatsapp sangat kan. So, masing-masing ada hak masing-masing. Ini tengah viewer tengah ramai, seramai 30,000 orang ni, jom kita berborak. Okay, ada jual daging. Begini, apa ni Puan Iris, so far macam mana dah berat badan? Boleh tak share sikit? Berapa berat badan sekarang? Macam mana ke? Sebab lama saya tak tahu. Saya nampak last progress Puan Iris Kim dapat run sejauh 42 km full marathon 42 km. Saya rasa full marathon tu mungkin dia macam bukan full marathon kan, tapi macam lebih kepada macam cumulative punya distance. Betul tak Puan Iris Kim? Walaupun saya tak ada penurunan berat badan, tapi inch loss dalam bulan puasa ni, badan cergah macam bukan bulan puasa. Pagi tadi saya dah jog 5 km. Tu dia 5 km. Sebenarnya badan kita boleh tolerate kepada long distance punya movement ataupun running. Sebab badan kita kadang-kadang kita tak test je. Once kita dah test tu baru kita tahu, oh macam ni aku boleh buat. Sebenarnya the sky is the limit bila kita cakap pasal kemampuan diri kita. Tak kisahlah bulan puasa ke tak bulan puasa ke, badan kita boleh je tolerate pergi lebih jauh lagi. Boleh buat lebih hebat lagi. Dari 74 ke 54, dari double XL ke XS. Dah kiki lala kan sebenarnya kan Puan Iris Kim. Power Puan Iris Kim. Tahniah. Wow, okay. So macam saya cakap tadi, kalau lah katakan kita rasa macam bulan puasa ni saya tak ada masa lah. Bukan tak ada masa, saya tak larat lah nak exercise. Nanti bila saya exercise kan, saya tak dapat nak berpuasa pula. So
Kadang-kadang itu yang kita rasa. Pernah tak cuba? Try cuba dulu. Kalau kita cuba barulah kita tahu betul ke tidak kan. Saya pernah cuba. Saya pergi gym. Masih lagi saya mampu nak pergi gym, nak spend masa dalam masa sejam ke sejam setengah macam tu. Tetapi of course sebabkan makan tak cukup, kemampuan saya untuk mengangkat sesuatu yang lebih berat tu kurang sikit. Biasalah strength tu akan kurang bila kita tak cukup makan. So buat dulu dengan kumulatif. Itulah tu. Saya pun dah lama dah tak pergi berrun, bermaraton. Last kali maraton 2 tahun lepas. 2 tahun lepas tu berapa kilometer masa tahun 2018, sorry 3 tahun lepas. 3 tahun lepas saya punya aim nak dapatkan 5 pingat. So alhamdulillah dapat 6 pingat maraton tu kan. So kadang-kadang kita kena set macam tu lah. Maraton ni something yang macam benda yang nak kata best tu dia based on individual. Kadang-kadang bila kita berjogging saja kita tak nampak apakah sebenarnya yang kita dapat secara fizikalnya. So that's why ada apps yang buat macam running punya, macam Nike punya running apps dan beberapa lagi running apps yang lain. Dia ada bagi macam virtual badge. Dia dah sampai certain milestone, so dapat badge. Lebih jauh dapat lagi banyak badge. Macam itulah. So benda tu yang akan jadi macam motivation kita. So macam marathon ni something lebih pada physical punya macam token yang kita capai daripada apa yang kita dah buat. Baca komen jap. Hai Tuan Muhammad Afnan. Dari mula sampai sekarang saya dah jog sejauh 1250. Wow. Tu dia power Puan Ariskin. Memanglah terpaksa jadi slim sebabkan berjogging sampai 1000. Itu dah macam daripada Johor pergi ke Perlis patah balik. Fucking side. Alright. So Puan Ariskin nanti balik raya balik mana? Balik ke mana? Balik Kedah tak boleh balik Kedah mana boleh balik Kedah, mana boleh rentas negeri kan. So saya dan family insya-Allah kalau tak dekat Sepang, insya-Allah dekat Rawang. So kalau tak dekat Rawang, duduk kat Kajang diam-diam. Tengok macam mana kan. Tengok macam banyak now cengkadak dia kejap numbers dia makin naik dan sebagainya. So berbalik pada topik saya ni, bila kita nak berdaya, nak turunkan berat badan, sepatutnya pada hari ni lepas dah 20 hari berpuasa 20 hari berpuasa ni atau mungkin 21, kita akan perasan bahawasanya badan kita dah boleh tolerate dengan rasa lapar. Sepatutnya pada jam 3-4 petang kita mungkin tak rasa nak tidur lagi dah. Kenapa tau? Siapa nak tahu kenapa? Boleh tak saya nak share sikit kenapa pada waktu pada minggu kedua ke atas ataupun pada minggu ketiga ke atas badan kita dah mula boleh tolerate ataupun dah mula boleh adapt dengan situasi makan kurang. So bila kita makan kurang dan kita masih lagi push further untuk dapatkan more movement ataupun kita nak buat sesuatu benda yang lebih demanding lagi, badan kita akan lebih tolerate lagi ke arah tu. So kadang-kadang kita perlukan masa. So dan sebenarnya pada yang waktu kita sekarang, tapi nak tanya, siapa nak tahu ni? Saya nak baca komen jap. Saya terpaksa slim, saya tak amalkan kalori deficit. Saya amalkan kalori maintenance tapi still follow meal plan dengan ilmu bomo kurus. Tak ada masalah bab makan. Apa pun boleh makan. Kau team cantik. So, siapa nak tahu ni? Boleh tak komen? Siapa nak tahu? Apakah badan kita sedang lakukan sekarang ni? Badan kita, macam saya cakap sebelum ni, kita ada satu keadaan dalam badan kita, nama dia ketosis. Ketosis dan autophagy, kedua-dua tu macam ada kaitan antara satu sama lain. Ketosis ni bila kita makan kurang, terutamanya bila kita kurang makan karbohidrat, badan kita akan mula switch tenaga kita daripada gula, daripada karbohidrat yang kita makan tu kepada lemak yang tersimpan dalam badan. So bermaksud bila kita bakar lemak, bila kita macam mana switch tenaga kita daripada gula yang kita makan, daripada nasi ke air manis ke dan sebagainya ataupun kuih-kuih, dia switch tenaga tu daripada karbohidrat kepada lemak yang tersimpan dalam badan kita. Ada satu saya lupa hormon ke apa benda, saya lupa itu kan. Satu keadaan yang mana badan kita keluarkan ketones yang akan memecahkan lemak kita dalam proses ketosis nama dia, dan lemak itu akan dijadikan sebagai tenaga, dan itulah waktu yang mana kita akan perasan badan kita semakin mengecil dan badan kita rasa lebih bertenaga, rasa macam
otak kita boleh berfungsi dengan lebih baik, dan mulut kita berbau sikit, dan warna urin kita warna lebih pekat daripada biasa. Semua benda tu dah semua benda yang adalah normal. Sebabkan itu keadaan yang mana lemak dalam badan kita dipecahkan dan keluarkan karbon dioksida, dan kita akan perasan bau mulut kita macam tak sedap sikit, sebabkan bau mulut kita berkarbon masa tu, sebabkan dia akan lebih banyak karbon keluar daripada badan kita. Nombor satu. Nombor dua, kita akan berpeluh lebih banyak lagi, kan, berpeluh lebih banyak sebabkan pembakaran lemak sedang berlaku. Nombor dua. Nombor tiga, badan kita kurang rasa penat, sebabkan bila kita menggunakan lemak sebagai tenaga, lemak tu sendiri bila kita pecahkan walaupun kecil, lemak tu rasa badan kita macam dapat long lasting energy. Dia tak macam macam gula. Gula kita kena makan dengan banyak, barulah kita dapat tenaga yang sikit. Lemak, bila kita bakar lemak yang sikit, kita akan dapat tenaga yang banyak. So that's why bila kita dapat situasi yang macam tu, bermaksud kita dah hampir berjaya untuk dapat turunkan berat badan dengan mudah. So that's why memang terbaik kalau katakan kita dah rasa macam tu. Tetapi pada minggu ketiga ke atas atau minggu kedua bulan puasa dan ke atas, kita masih lagi belum experience this kind of situation. Bermaksud besar kemungkinan kita akan nampak yang kita masih lagi rasa lapar, kita masih lagi rasa penat jam 2-3 petang macam tu. Kita rasa masih lagi macam lapar tu jam 11 pagi, 10 pagi dah rasa lapar dah katakan. Padahal dah bersahur ni pukul 5 pagi macam tu. So kita akan perasan sebenarnya kita tak nampak pun berat badan kita turun, nombor satu. Nombor dua, kita pun akan nampak macam badan kita macam tak susut-susut. Malah besar kemungkinan berat saiz badan kita semakin melebar dan semakin membuncit dan sebagainya. Itu adalah benda yang normal sekiranya salah pilih makan. So that's why kena pandai pilih makan, makanan apa yang patut diambil, dan itu semua bergantung kepada keperluan tenaga individu. Sebagai contohnya kan, macam Puan Aris Kim, boleh tak saya nak bagi contoh kejap? Macam Puan Aris Kim, dia berjoging setiap minggu lah kan, setiap minggu dia berjoging. So berapa distance tu dia bergantung lah pada Puan Aris Kim. Tapi once kita tahu how much distance yang kita lari dan how many tenaga yang kita dah bakar kan, kita kena gantikan, ataupun kita boleh ganti, replenish kita punya tenaga tu berdasarkan makanan kita makan. Bermaksud Puan Aris Kim dia boleh makan lebih sikit untuk dapatkan calorie maintenance dia tu kan, ataupun nak dapatkan berat badan yang maintain macam tu. So itu satulah. Nombor dua, tenaga daripada Puan Aris Kim mungkin lebih lagi daripada tenaga saya. Kan, contoh kan. Sebabkan saya mungkin macam banyak dekat office lately ni, sebabkan banyak buat benda nak buat. Sebab ada beberapa benda yang kita akan plan dalam masa sebulan dua ni. So saya pun tak pergi gym sebabkan apa ni, saya rasa macam tak ada masa nak pergi gym. Tapi saya workout lah dekat gym bawah rumah tu. Still workout juga sikit-sikit. Dan workout dekat gym angkat besi berat-berat tu, dia tak membakar kalori sebanyak macam Puan Aris Kim bakar bila dia berjoging. Saya baca komen jap. Puasa kali ni badan saya alami inch loss. Kalau sebelum ni badan macam mengembang waktu puasa. Tu sebab apa? That's why kita kena faham konsep apa ni? Konsep tenaga dan makanan. Tenaga tu datang daripada mana? Datang daripada karbohidrat ke, datang daripada lemak ke, datang daripada protein ke. Ketiga-tiganya mempunyai kesan yang berasingan. Okay, that's why penting untuk kita mengetahui apa yang patut kita makan, supaya yang pertama, kita akan dapat kawal bentuk badan kita. Nombor dua, kita akan perasan hormon kita akan jadi lebih stabil, baik lelaki ataupun perempuan. Nombor ketiga adalah kita akan perasan kita punya tenaga macam lebih luar biasa sikit. Nombor empat, cara kita berfikir akan lebih lain macam sikit. Kita akan lebih sharp dalam pemikiran. Nombor lima ke nombor enam dah saya tak pasti, emosi kita akan jadi semakin kental. Kita tak mudah terasa ataupun kita tak sensitif sangat lah. Sebabkan benda tu akan berlaku apabila hormon tak stabil. Dan yang seterusnya, saya tak tahu nombor berapa dah. Kita juga akan perasan yang kita kurang rasa stres, kita boleh kawal stres kita dan sebagainya. Dan kita juga akan perasan perut kita akan semakin melepeh dan pinggang kita akan semakin mengecil. Untuk wanita dia akan nampak body shape dia. Untuk lelaki dia pun akan nampak sikit dada dia macam makin mengembang sikit. Sekiranya pemahaman diet yang betul akan dapat diikutkan. So that's why
sangat gila penting untuk kita kenal pasti makanan apa yang sesuai untuk diri kita. So that's why dalam Batak Fitness kita ada sediakan meal plan. Meal plan ni kita sediakan mengikut kepada keperluan tenaga masing-masing. Itu nombor satu lah. Nombor dua, kadang-kadang juga kita nak lebih mengetahui macam mana nak memvariasikan meal plan. Macam cara saya pernah bagi tahu sebelum ni, saya tak nak bagi meal plan kepada student saya selama katakan 365 variasi. Saya tak nak bagi meal plan kepada student saya katakan lebih daripada 3 variasi. Tak nak. Sebab apa? Saya nak student kita boleh buat sendiri meal plan tu. That's why kita ada satu e-learning platform, nama dia Black Magic Mentoring ataupun singkatan dia BMM. Once kita dapat meal plan tu, kita boleh tonton video-video dekat dalam BMM tu, terutamanya lesson 1 ke lesson 5. 5 lesson tu sangat gila penting untuk kita faham macam mana nak variasikan makanan mengikut keperluan tenaga. So that's why itu adalah 5 lesson yang paling penting yang sebenarnya dah banyak ubah hidup ramai orang, especially di kalangan student saya. Dan juga kita ada lagi extra 62 video lagi. So total ada 67 video di dalam Black Magic Mentoring, yang mana kita share satu persatu, langkah demi langkah, step by step, yang mana kita boleh praktikkan secara on the spot. Kadang-kadang orang akan fikir macam mana aku nak buat benda ni kan, cakap pasal makan mengikut keperluan tenaga, nak tahu berapa keperluan tenaga tu, tak kerti nak kira. So Google pula tak jumpa, kalau jumpa pula salah. So sebab dekat internet kita boleh Google, kita boleh search, tak ada masalah. Tapi kebanyakan daripada calculation yang dibuat tu tak tepat, tak betul. Kadang-kadang bila kita ikut tu macam tinggi sangat dia punya bacaan dia. Why? Sebabkan pertama sekali yang buat formula itu adalah orang dekat luar negara, yang cuaca dia ada waktu dia sejuk, ada waktu dia panas. Body temperature kita satu je. Saya rasa sebabkan COVID-19 ni ramai dah tahu dah berapa body temperature dia, dalam 36 degree katakan. Bila cuaca panas, especially bila dekat serta-serta negara, dekat macam cuaca panas bila tengah summer ke, dia boleh reach sampai 45 degree. Macam dekat Australia tu saya pernah duduk, dia punya heat dia sampai boleh kena heat wave, boleh reach sampai 55 degree masa tu, walaupun duduk bukan dekat padang pasir macam dekat Northern Territory dan sebagainya. Walaupun duduk kat New South Wales ataupun dekat Victoria, saya duduk kat dua tempat tu, walaupun cuaca panas gila, so still lagi 55 walaupun cuaca dia bukan dekat macam mana, walaupun location dia bukan dekat padang pasir, dia dekat dengan macam kawasan yang okey kan, tak bukit dan sebagainya, masih lagi 55 degree, dan menyebabkan badan kita terpaksa adapt dengan cuaca tu dengan cara menurunkan body core temperature kita. So proses itu memerlukan tenaga lebih sikit. So itu satu. Nombor dua, bila tengah musim sejuk, cuaca dekat luar, saya pernah duduk dekat Australia lagi, sebab itu je negara yang sejuk. Saya pernah duduk selama setahun lebih pun. Saya dah dapat experience keempat musim kat situ. So waktu sejuk tu sampai boleh reach sampai -2 degree dan sebagainya, -3. Itu dekat city center, bukannya dekat atas bukit dan sebagainya. Dekat atas bukit saya pernah pergi -10, -15. Menggigit nama dia kan. So masa tu badan kita terpaksa tingkatkan body temperature kita untuk bagi macam untuk bagi body temperature kita boleh sampai ke normal semula kan. So proses kedua-dua ni, ketika musim panas dan musim sejuk, kita akan perasan benda tu yang akan meningkatkan kita punya metabolisme. Tetapi dekat Malaysia, sepanjang hari, sepanjang tahun, dia punya temperature dia bukan sama je. Macam sama je kan. Sebab kita duduk kat Khatulistiwa kan. So Khatulistiwa punya bacaan berbeza berbanding dengan North Pole dan South Pole untuk pengiraan kalori. So that's why kita ada satu sistem yang mana kita boleh kirakan kalori student kita secara on the spot. Bila kita dapat tahu berapakah umur dia, jantina dia, body fat percentage dia lebih kurang, lepas tu dia punya aktiviti seharian dia, kalau kita nak klasifikasikan berapa hari dia, berapa kali seminggu dia exercise selama 30 minit, gitu kan. So kalau katakan kita dapat tahu, barulah kita boleh create dan tahu berapakah dia punya keperluan tenaga sehari, berapakah dia punya resting metabolic rate, apakah itu, menatang apa tu, nanti kita akan explain kemudian. So benda tu sebenarnya kita boleh kira kalau katakan kita betul-betul nak tahu.
So that's why sangat gila penting untuk kita kenal pasti apakah sebenarnya yang boleh membantu kita turunkan berat badan dengan mudah, dengan cepat. Sebab kalau kita masih lagi tak pasti, ianya akan menjadikan badan kita susah nak turun. Yang paling penting sekali bukan berat badan turun Yang paling penting sekali adalah inch loss ketara, masa kita terbina, kita akan rasa lebih sihat, keadaan hormon kita jadi makin stabil, kita punya kekuatan kita punya strength kita akan bertambah, dan juga kita punya cara kita berfikir lebih sharp, kita lebih mudah bergerak, terutamanya bila kita nak melakukan amal ibadah. Benda itulah sebenarnya yang sepatutnya kita target dulu. Berat badan tu nombor keberapa tu tak kisahlah, tapi yang paling penting sekali kita akan rasa badan kita lebih selesa untuk didiami. Barulah rasa best untuk kita melakukan aktiviti seharian. Macam saya pun tak nak kalau katakan ada di kalangan kita yang berusia dalam 30-an macam tu, tetapi badan dia sakit-sakit macam dah nak meninggal. So that's why better kita buat sesuatu bila sampai ke tahap itu. Better kita buat sesuatu sebabkan walaupun usia kita dah 60 tahun, 70 tahun sekalipun, sebenarnya kita boleh lagi dalam keadaan yang sihat, kita boleh lagi cergas kalau kita pilih sekarang untuk rasa cergas dan sihat. So that's why sekiranya berminat nak tahu lebih lanjut lagi macam mana Batak Fitness boleh bantu ramai orang, saya memang sarankan untuk like Facebook page IK, untuk tengok video-video dalam tu, ada testimoni-testimoni. Saya pun akan buat live juga setiap hari. Semalam tak buat live sebab kita ada Mega Live Reunion. Siapa yang join Mega Live Reunion semalam? Boleh tak komen saya join Mega Live Reunion? Mega Live Reunion. So semalam kita share macam mana caranya pada bulan puasa, pada hari raya nanti kita boleh makan macam-macam tanpa rasa bersalah dan masih lagi boleh maintain bentuk badan yang kita nak, dan berat badan tu mungkin akan naik sikit dan kita tak risau sebab kita tahu macam mana nak turunkan semula lepas tu. So that's why like Facebook page IK. Sekiranya berminat nak berada dalam kita punya what we call that, kita punya circle nak kurus sihat cepat. So boleh komen NKSC, nanti kita akan masuk dekat dalam kita punya Telegram channel. Kita akan bagi invitation khas ke dalam inbox you all untuk masuk dekat dalam Telegram channel kita secara percuma, dan bolehlah macam kita lihat kita punya environment dalam tu dan sebagainya, supaya kita akan dapat rasa lebih mudah turunkan berat badan sebab kita ada circle yang positif. Nak baca komen jap. Betul tu kot, saya selalu sakit badan masa dulu macam nak meninggal kan. Nak meninggal, sedih betul kan. So that's why saya rasa itu je daripada saya. InsyaAllah saya akan buat live lagi dalam pukul 3 petang, 3 lebih, dan pukul 10 malam insyaAllah kalau tak ada haral melintang. Okay, kemudian kita akan cuba buat share konten sekali lah. So terima kasih sebabkan share Facebook Live ni. Terima kasih Puan Ariskim dan semua yang menonton Facebook Live ni. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Selamat berpuasa. Selamat bercuti di dalam alam dalam alam apa bukan alam barzakh. Di dalam alam qiyamul lail kan. So selamat qiyamul lail berlailatul qadar. Selamat berlailatul qadar. Okey. Saya nak pergi beli barang dapur kejap. Barang dapur dah dekat habis. Sebenarnya beras pun dah habis dah sebenarnya. Tak pergi beli barang dapur lagi. So ni semua list yang kena beli. So selamat berpuasa. Kita jumpa lagi insyaAllah jam 3 petang dan 9.30 malam sebelum malam ni. Right, saya rasa itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.